Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin Nukas edisi malam 24 Oktober 2021 bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Memulakan berita malam ini dengan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Ahli Parlimen Petrajaya menyertai program Jelajah Keluarga Malaysia di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di bawah Parlimen berkenaan pada Ahad. Jelajah Keluarga Malaysia Parlimen Petrajaya bermula dengan program di DUN 1 iaitu program Bersama Keluarga Malaysia dan penyampaian bantuan galakan pendidikan pengajian tinggi di Dewan Kampung Kude Baru Iban. Pada program berkenaan, seramai 16 pelajar Melayu dan Iban menerima bantuan galakan pendidikan berjumlah RM3,200. Selepas itu, Fadilah bersama rombongan ke DUN Semariang untuk program ziarah kasih warga emas dan orang kurang upaya OKU di Kampung Semerah Padi, Semariang. Beliau mengunjungi 5 rumah warga emas dan orang kurang upaya dan turut menghulurkan sumbangan dalam bentuk kewangan serta bantuan bakul makanan. Itu bersama dengan bagi akidah, kita belajar untuk mendampingi orang-orang yang memerlukan bantuan. Macam rumah tu didiami lebih kurang 12 orang, rumah lama dan di Tanangga keadaannya agak boleh kata da'i. Jadi dia memerlukan bantuan daripada kami orang lah. Jadi kami dua sama-sama tu. Untuk kami bincang macam ni cara bersama kami orang nak bantu tidaknya untuk supaya tidaknya ada rumah yang lebih selamat dan selesa untuk didiami. Seterusnya, Fadilah ke DUN Tupong untuk program Bersama Keluarga Malaysia dan penyampaian bantuan bakul makanan serta kebajikan kepada penduduk yang terdiri daripada komuniti Cina, Jawa dan Bidayuh di Dewan SUPP Sungai Tengah Matang. Seramai 30 penduduk menerima bantuan bakul makanan berjumlah RM1,800 dan turut diberikan adalah bantuan kebajikan dalam bentuk kerusi roda, susu untuk warga emas dan lampin dewasa kepada yang memerlukan. Berita seterusnya, program MyCSR melalui Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB) diyakini dapat meningkatkan pendapatan serta taraf ekonomi komuniti secara keseluruhan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya melalui MyCEB di bawah program MyCSR Batang Sadong akan menyediakan kelengkapan dan peralatan pembuatan pastry dan bakery bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran oleh usahawan wanita di kawasan Batang Sadong. Menurutnya, objektif program MyCSR Batang Sadong ini adalah untuk membantu meningkatkan serta memperkasakan tahap kemahiran keusahawanan wanita serta golongan muda. Objektifnya adalah objektif program MyCSR ini Batang Sadong adalah untuk membantu meningkatkan serta memperkasa tahap kemahiran keusahawanan para wanita serta golongan muda agar mereka dapat berdikari dan mempunyai keupayaan kewangan yang stabil melalui projek pengkomersialan memasak atau catering. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program MyCSR Batang Sadong sempena Meeting in Malaysia Sarawak di Sadong Jaya pada Sabtu. Beliau yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong menjelaskan bahawa MyCSR adalah program yang dibangunkan oleh MyCEB, sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTEC). Katanya, ia merupakan satu platform bagi para delegasi acara perniagaan iaitu persidangan, konvensyen, mesyuarat serta kumpulan insentif korporat untuk menyumbang tenaga, kepakaran serta kewangan bagi membantu serta menaik taraf sosioekonomi masyarakat. Manakala di Kota Semerahan, sebanyak RM51.02 juta diperuntukkan oleh pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah Risda untuk disalurkan kepada 114,171 pekebun kecil getah di Sarawak. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mat Zee Khalid berkata, dana yang disalurkan itu melibatkan program kawasan bertanam getah, aktiviti ekonomi tambahan, pembangunan produktiviti dan agro makanan.
Menurutnya, program tanam semula getah dilihat mendapat sambutan daripada pekebun kecil setelah bantuan tersebut ditingkatkan kepada RM14,805 sehektar berbanding tahun sebelumnya iaitu RM13,500 sehektar. Malah katanya seluas 1,301 hektar berjaya ditanam semula dengan memberi manfaat kepada seramai 1,504 pekebun kecil di negeri ini. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Hasbi Habibullah dalam majlis penyampaian bantuan dan peralatan Quick Win Risda dan Kemas di Pejabat Risda Semerahan pada Sabtu. Datuk Hasbi Habibullah kemudian menyampaikan bantuan bakul prihatin kepada 100 penerima terdiri daripada pekebun kecil yang terjejas akibat COVID-19. Beliau turut menyampaikan bantuan musim tengkujuh BMT tahun 2021 berjumlah RM29,461,800 iaitu penagihan sebanyak RM600 seorang melibatkan 232,319 orang pekebun kecil Risda dan 86,323 orang pekebun kecil Lembaga Industri Getah Sabah LIGS yang terjejas pendapatannya ketika musim tengkujuh. Turut disampaikan peralatan Quick Win Kemas seperti mesin jahit industri kepada para peserta kemas. Masih lagi dengan laporan dari Semerahan, dengan Ahli Parlimen Kota Semerahan, Rubiah Wang menyampaikan geran peruntukan kepada 29 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK bagi kawasan daerah Sajaya. Penyerahan geran tersebut diadakan di Dewan Tan Sri Dato' Amar Haji Abang Ikhwan Zaini, pejabat daerah Asajaya yang turut dihadiri oleh Pegawai Daerah Asajaya Rais Ahmad. Semasa menyampaikan amanatnya, Rubiah Wang mengucapkan terima kasih kepada ketua-ketua masyarakat dan juga ketua-ketua kaum kerana telah mengambil peranan yang penting semasa mengendalikan pandemik COVID-19. Menurutnya, meskipun kes COVID-19 pada ketika ini menunjukkan tren penurunan, namun masyarakat tidak boleh leka dalam memerangi wabak COVID-19. Rubiah menambah, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak telah memainkan peranan penting dalam memastikan kebajikan rakyat dapat dijaga dan dilindungi. Di Bau pula, kolam air panas Paku yang menjadi salah satu destinasi pelancongan di daerah berkenaan kini dibuka kepada para pengunjung mulai Ahad. Pembukaan kolam air panas Paku itu diumumkan oleh Adun Serumbu, Miro Simuh pada program Gotong Royong Perdana dan perasmian kolam air panas Paku di Kampung Sibulung pada Sabtu. Menurut beliau, kolam air panas Paku itu yang satu-satunya terdapat di bahagian Kuching dan sememangnya terkenal sejak zaman pemerintahan Brooke lagi. Jelasnya, melalui inisiatif di bawah projek transformasi luar bandar RTP yang berjumlah RM300,000, kawasan kolam air panas Paku itu kini menjadi sebahagian lagi daripada projek industri pelancongan di kawasan Serumbu. Jadi kita di kawasan Serumbu ini ya, Dun Serumbu, kita tidak kurang daripada 10 produk pelancongan yang boleh kita pertengahkan kepada pengunjung dan pelawat-pelawat yang sudi datang untuk melihat produk yang kita tawarkan. Ya, tidak kurang daripada 10 yang menarik, begitu menarik. Jadi ambil peluang ini, ambil kesempatan ini untuk sekali penduduk masyarakat setempat ya, untuk bersama menggunakan peluang ini mencari pendapatan lebihan. Tapi itu semua produk-produk pelancongan yang saya develop, yang saya bangunkan, saya gunakan konsep CBT, Community Based Tourism. Jelasnya, melalui inisiatif di bawah projek transformasi luar bandar RTP yang berjumlah RM300,000, kawasan kolam air panas Paku itu kini menjadi sebahagian lagi daripada produk industri pelancongan di kawasan Serumbu. Tambah beliau, kolam air panas Paku itu akan diserahkan kepada pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sibulung agar pendapatan daripada kegiatan pelancongan ini dapat diberi kepada masyarakat kampung berkenaan.
Selanjutnya, laporan dari Lundu dengan Kerajaan Sarawak atau Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa prihatin dengan golongan petani dan nelayan di negeri ini. Adun Tanjung Datu, Dato' Amar Jamilah Anu berkata, kerajaan telah menyediakan bantuan untuk mereka dan mereka perlu menggunakannya dengan sebaiknya. Menurutnya, sebanyak 828 beg baja lada yang berjumlah RM68,482 telah diagihkan kepada seramai 69 orang penerima. Beliau berkata demikian dalam majlis simbolik penyerahan bantuan baja dan kelapa sawit serta penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan darat di Pejabat Pertanian Lundu. Manakala bantuan baja kelapa sawit pula katanya sebanyak 2,796 beg baja yang berjumlah RM227,664 diagihkan kepada seramai 248 orang. Bagi bantuan input peralatan perikanan nelayan darat, ujar beliau, seramai 282 orang yang menerima peralatan bernilai RM2,000 dan jumlah peruntukan keseluruhannya berjumlah RM564,000. Dalam pada itu, Adun Tanjung Datu itu juga telah melepaskan sebanyak 5,595 ekor anak ikan siakap di Sungai Batang Kayan, Lundu. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syairah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. %90 penduduk dewasa Malaysia telah menerima dos vaksin lengkap. Tahniah kepada semua penduduk Malaysia yang telah menjalankan tanggungjawab dan juga kepada semua pihak yang terlibat menjayakan usaha ini. Setakat hari ini, lebih 45 juta dos telah diberikan dan lebih daripada 22 juta dos iaitu 47% disumbang oleh Protect Health melalui pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan. Protect juga telah menyumbang lebih daripada 2.5 juta dos melalui pelbagai program PPV industri yang melibatkan pelbagai kementerian untuk vaksinasi pekerja sektor ekonomi kritikal. No one is safe until everyone is safe. Protect Health akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri untuk memastikan semua penduduk Malaysia mendapat vaksin. Di Lembah Kelang, kita telah melancarkan program tempahan vaksinasi bagi dewasa yang belum mendapat vaksinasi ataupun terlepas mendapatkan dos kedua. Protect Health akan terus bergerak seluruh negara memastikan semua mendapat vaksin. Untuk vaksinasi remaja atau PIK remaja pula, pemberian vaksin diberikan di fasiliti kesihatan swasta ataupun di jangkau luar outreach sekolah ataupun di PPV integrasi yang masih beroperasi. Bergerak ke hadapan, program tempahan vaksinasi akan terus ditambah baik dan pengamal perubatan swasta akan terus dilibatkan dalam pemberian vaksin kepada dewasa, remaja ataupun booster dose. Perjuangan kita belum tamat. Amalkan TRIN, Test, Report, Isolate, Inform, Seek. Self-aware. Usaha ini perlu penglibatan semua penduduk Malaysia. Sama ada kita gagal bersama atau kita menang bersama. Lindung diri, lindung semua.